Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amila Nasuha binti Syekh Abdul Rahman dan bernombor matrik F21B1379. Saya sebagai presenter pertama ingin membentangkan tentang latar belakang filem yang kami pilih iaitu Maleficent. Di dalam sebuah hutan terdapat satu kerajaan yang diberi nama Moors. Di sana tinggal makhluk-makhluk yang mempersona. Salah satu daripada mereka ialah pari-pari yang bernama Maleficent yang sifatnya amat baik kepada semua makhluk di Moors. Pada satu hari, seorang manusia yang bernama Stephen telah memasuki Moors. Dia bersifat tamak dan suka mencuri. Dia juga banyak menghabiskan masanya bersama Maleficent dan membuatkan Maleficent jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, hari demi hari mereka mulai rapat. Pada satu hari, dia mulai berhenti datang ke Moors kerana dia telah termakan dengan syarat raja. Raja kemudiannya cuba untuk menyerang Moors tetapi Maleficent dapat menghentikannya. Dia kemudiannya menawarkan anak perempuan dan kerajaan kepada sesiapa yang mampu membunuh Maleficent. Raja telah menawarkan anak perempuan dan kerajaan kepada sesiapa yang boleh membunuh Maleficent. Stephen adalah salah seorang yang menyahut cabaran raja disebabkan oleh sifat ketamakan yang ada dalam dirinya untuk mendapatkan pangkat dan darjat. Dia mencari Maleficent tetapi tidak boleh membunuhnya. Walau bagaimanapun, dia telah mencuri kedua-dua sayap Maleficent dan memberi kepada raja. Raja menepati janjinya di mana setelah raja meninggal, Stephen telah menjadi raja baru. Maleficent kemudiannya mengetahui tentang perkahwinan Stephen dan isterinya kemudian mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Aurora. Apabila semua orang berada di istana untuk memberi penghormatan kepada raja baru iaitu Stephen, Maleficent telah datang dan memberi hadiah kepada puteri itu berupa satu sumpahan di mana Aurora akan tertusuk mesin tenun pada usia 16 tahun dan akan tidur mati sehingga Aurora mendapat satu ciuman sejati. Mendengar kepada sumpahan itu, Stephen telah menempatkan puterinya jauh dari istana dan jauh dari mesin tenun di mana puteri itu dijaga oleh 3 orang pari-pari. Tetapi pari-pari tersebut tidak pandai menjaga Aurora. Oleh sebab itu, Maleficent selalu datang ke rumah yang menempatkan Aurora dan menjaga Aurora seperti memberi makan dan menjaga puteri itu dari bahaya kerana Maleficent ingin sumpahan itu berlaku. Sehinggalah sampai satu masa Maleficent mulai menyayangi puteri itu. Maleficent mencuba untuk menarik balik sumpahan itu tetapi gagal. Dengan kerisauan dan kesedihan, Maleficent mencuba nasib untuk memberi ciuman kasih di dahi puteri itu dan dalam 1 hingga 2 saat sumpahan itu mulai terungkai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila binti Abdul Hamid, F20B0725. Okay, saya akan membentangkan tentang nilai dan pengajaran dalam filem Maleficent ini. Okay, nilai yang terkandung dalam filem ini adalah nilai kasih sayang. Maleficent menyayangi Puteri Aurora meskipun dia tahu Puteri Aurora ini adalah anak kepada Raja Stephen yang dahulunya kejam terhadap dirinya. Okay, kasih sayang yang ditunjukkan oleh Maleficent ini menjadi satu nilai yang patut dicontohi oleh kita semua. Sebagai contoh, Maleficent selalu memata-matai Aurora dan menjaga Aurora ni sejak dari kecil. Okey, yang kedua adalah nilai keberanian. Maleficent mula berani apabila dia datang ke istana Stephen untuk memecahkan sumpahan Aurora dengan membawa putera Philip untuk memberikan ciuman cinta sejati. Dengan datangnya Maleficent ke istana ni, dia lebih berani menghadapi situasi yang mungkin akan membahayakan dirinya. Walau bagaimanapun, perasaan cintanya yang kuat terhadap Aurora boleh membawanya ke dalam istana. Dia pun sudah bersedia atas apa yang akan terjadi kepada dirinya nanti. Okey, seterusnya adalah pengajaran. Pengajaran yang didapati daripada filem ini adalah kita haruslah tidak terlalu emosi dan berdendam. Maleficent yang dikhianati oleh Raja Stephen ni merasakan dirinya tu hancur dan hatinya tu terbakar dendam. Lalu dia pun mengutuk Aurora, tetapi dia telah pun kesal kerana dia sudah terlalu menyayangi Aurora. Dari kisah Maleficent ni kita dapati bahawa berdendam, terlalu emosi dan membuat keputusan ketika marah mungkin akan membuat kita kesal. Yang terakhir adalah jangan nilai orang pada luarannya sahaja. Yang jahat tidak semestinya jahat dan yang baik tidak semestinya baik seperti Maleficent dan Ratu Ingrid. Okey, jangan juga mudah percaya kata-kata orang lain tanpa bukti yang jelas seperti yang dilakukan oleh Ratu Ingrid dalam kedua sequel filem Maleficent. Dialah yang menyebabkan kisah Maleficent adalah penyihir evil yang mengutuk Aurora supaya semua orang percaya bahawa Maleficent ini adalah orang yang jahat. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Amalina Raihana binti Said, nombor matriks F22B0031.
Analisis, Maleficent merupakan watak yang dinamik, watak yang kuat dan berkuasa. Perwatakan ataupun personality Maleficent berubah pada awal, pertengahan dan juga akhir cerita, di mana pada awalnya Maleficent merupakan seorang yang sangat positif. Disebabkan Stephen yang berlaku khianat terhadap Maleficent, Maleficent telah berubah menjadi seorang pendendam. Dan pada akhir cerita, Maleficent yang telah menyesal akan sumpahan yang telah dikenakannya terhadap Aurora, cuba mematahkan sumpahan yang dikenakannya. Seterusnya, menilai falsafah dan cara berfikir yang terkandung dalam pembikinan filem. Pertama, kaedah berfikir induktif. Maleficent yang menyimpan dendam terhadap King Stephen telah menyumpah anak King Stephen iaitu Aurora. Jika Aurora telah mencapai umur 16, dia akan tertidur pada selama-lamanya apabila jarum yang terdapat pada gelendong roda terkena pada hujung jari Aurora. Stephen yang takut akan hal ini telah mengumpul dan menyembunyikan semua gelendong roda yang terdapat dalam kerajaan dia dan menyembunyikannya. Hal ini dikatakan induktif kerana Stephen beranggapan bahawa jika dia menyembunyikan semua gelendong roda, Aurora akan terhindar dari sumpahan tersebut. Seterusnya, kaedah berfikir abduktif. Sepanjang 16 tahun, King Stephen yang sangat paranoid dan obses untuk memburu Maleficent kerana telah menyumpah anaknya telah menyebabkan King Stephen lupa bahawa isterinya yang sedang sakit. Hal ini dikatakan berfikir secara abduktif kerana teringat akan masa lalu untuk membuat sesuatu keputusan. Akhir sekali, berfikir heuristik. Maleficent dan Devil yang telah datang ke istana dengan harapan mampu mematahkan sumpahan yang telah Maleficent kenakan terhadap Aurora telah terperangkap. Setelah mereka berjaya membangunkan Aurora dari tidurnya, mereka telah ditangkap oleh askar-askar King Stephen. King Stephen pula cuba membunuh Maleficent dengan pedangnya, namun gagal kerana Maleficent telah mendapatkan semula sayap dia dan melepaskan diri. Hal ini dikatakan berfikir secara heuristik kerana Maleficent dan Devil pada awalnya telah mengatur strategi sebelum membuat sesuatu tindakan, walaupun pada awalnya mereka tidak berjaya untuk melepaskan diri kerana telah ditangkap oleh pengawal. Akhir sekali, kaedah berfikir heuristik. Maleficent dan juga Devil telah datang ke istana untuk mematahkan sumpahan yang telah Maleficent kenakan terhadap Aurora. Maleficent dan juga Devil telah berjaya untuk membangunkan Aurora, namun apabila mereka cuba melepaskan diri, mereka telah gagal kerana telah ditangkap oleh pengawal King Stephen. King Stephen pula cuba membunuh Maleficent menggunakan pedang dia, namun Maleficent mampu melepaskan diri apabila Maleficent mendapat semula sayap dia. Hal ini dikatakan berfikir secara heuristik kerana Maleficent dan Devil telah mengatur strategi sebelum membuat sesuatu tindakan. Walaupun pada awalnya mereka gagal untuk melepaskan diri, namun pada akhirnya mereka telah berjaya melepaskan diri daripada pengawal. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang falsafah dan cara berfikir melalui 3 konsep, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep sejahtera. Okey, bagi falsafah pendidikan kebangsaan di mana konsep FPK adalah usaha berterusan untuk kembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari pelbagai aspek. Okey, kalau berdasarkan daripada cerita Maleficent ni, dia berkaitan saya boleh kaitkan dengan dua empayar yang berbeza kehidupan, haluan yang berbeza dan bersikap perkauman. Di mana mereka tidak berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan, keharmonian dan tidak makmur. Okay, seterusnya, konflik dalam filem Maleficent menunjukkan sebuah ketegangan dan pertentangan antara dua kuasa di mana dalam diri satu watak ataupun antara dua watak. Dua konflik yang bercanggah dari konsep FPK adalah dalam cerita Maleficent, konflik yang terjadi di antara Empire Moors dan Empire Manusia, di mana raja yang cuba untuk menjatuhkan makhluk di Moors. Dan konflik yang kedua adalah konflik dalaman yang dialami oleh Maleficent, di mana Maleficent ini dendam terhadap raja dan tidak percaya akan cinta sejati. Okey, seterusnya bagi konsep rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Watak Stephen yang tamatkan kekayaan dan bercita-cita untuk menjadi raja. Raja sebelumnya menawarkan anak perempuan dan kerajaannya untuk sesiapa yang dapat membunuh Maleficent. Selepas gagal menyerang Moors, di mana Stephen mengambil peluang mencari Maleficent dan bertindak mengambil sayapnya untuk diberikan kepada raja. Raja telah menepati janji dan selepas kemangkatan, Stephen menjadi seorang raja yang baru. Babak yang dinyatakan menunjukkan kesetiaannya kepada raja dan negara sehingga sanggup berbuat jahat kepada Maleficent. Stephen juga mempertahankan empayanya dari diserang oleh Empire Moors dan gusar Maleficent akan membalas dendam. Okey, seterusnya bagi konsep sejahtera.
merujuk kepada keadaan hidup manusia yang baik, masyarakat maju, sihat dan sejahtera. Berdasarkan sosial punya maksud, ruang lingkup perkhidmatan yang memenuhi keperluan sosial. Jadi dalam filem Maleficent ni terdapat beberapa pencegahan dan berselari dengan konsep sejahtera, di mana konsep yang bercanggah ketika Raja Stephen meraihkan pembaptisan anaknya Aurora, Maleficent telah menghancurkan parti itu dan membuat sumpahan terhadap Aurora. Konsep yang berselari pula, penghuni mall sangat gembira akan pelantikan Aurora sebagai ratu. Maleficent bahagia melihat kedua empire akhirnya bersatu dan memaafkan kesalahan Stephen. Jenis feminisme dalam filem Maleficent oleh Robert termaksud dalam ekofeminisme kerana dalam filem ini menceritakan tentang bagaimana seorang lelaki ingin menguasai alam dengan cara yang licik dan jahat, iaitu dengan melindas yang lemah. Dalam filem ini juga menunjukkan bagaimana seorang wanita ingin melindungi sifatnya daripada kerakusan lelaki. Kedua, faktor menyebabkan kemunculan feminisme dalam filem Maleficent adalah faktor perlindungan ekologi dan mengakhiri keganasan rumah tangga dan faktor pendarahan.